Okey. Kita mulakan kelas kita. Assalamualaikum. Kita mulakan kelas kita dengan Al-Fatihah. Okay, so kita nak discuss homework awak. So kita nak discuss homework dulu ya. So sila tanda yang awak dah buat tu. So homework soalan yang pertama. Okay, 1.2D, focus rate 12, question 2D. So soalan 2D cubaan membuat garis lurus tidak berjaya ya. So nombor 2D. Okay, soalan dia begini. Determine whether the following equations are true or false. So the first one, negative 7 squared to the power of 4 equals to negative 49 squared to the power of 3. Okay, so yang ini mari kita semak bersama-sama. So dalam tiga kata lain awak kena cari apa namanya tu, nilai dia yang sebenar lah. Ataupun tak nak cari nilai tak apa, awak kena simplify. So ini menggunakan rules yang ketiga atau yang keempat. So ikut list awak tu. So rules A to the power of M to the power of N equals to A to the power of M times N. Okay. So ini negatif memang dekat luar. So negatif tidak tergolong dalam kuasa 4, tidak dapat kuasa 4. So negatif biar sahaja di luar. So apa yang kita perlu buat dekat sini, 2 dengan 4 kita boleh combine dengan darab. So dia akan jadi 7 to the power of 8. Okay. So ini dapat belah kiri on your left hand side. Okay. Sekarang kita nak check yang right hand side pula. Right hand side. Okay, sekarang dalam ni semuanya dalam kurungan, in bracket. So makna kata 3 ni belongs to negative, belongs to 49. Okay, so negative pun kena cube, 49 pun dapat juga kuasa 3. So negative cube means negative times negative times negative 3 times. So kalau negatif darab dengan nombor ganjil, maksudnya negatif repeat dengan nombor ganjil 3, 5, 7, so dia maintain negatif. Okay, maintain negatif. Oh ada student tanya ke sekejap ni. Cikgu 7 tu tak dapat ke kuasa 4? 7 tak dapat ke kuasa 4? Yalah dapat dah ni. 7 dapat dah kuasa 4. 7 ni, 7 kuasa 2. Jadi 4 ni dapatlah dekat 7. So kita combinekanlah power dia 2 dengan 4 ni. So dia nak buka kurungan 2 dengan 4 ni kita darabkan jadi 8. Okay. So yang sebelah ni saya sambung So yang sebelah ni negatif cube maintain negatif. So 49. Okay, kita ada kuasa 2 kat sini. So kuasa 2 dengan 3 jadi darab. So okay, sekarang awak tak boleh nak compare lagi. Sama ke tidak sebab sini base 7, sini base 49. So nak mudah, kalau saya nak mudah saya akan tukar yang besar kepada yang kecil. Awak nak tukar 7 kepada 49 pun tak ada masalah. So awak kena keluarkan 2 dekat sini. Okay. So yang ini saya tukar jadi negatif maintain 49 saya nak base 7. So 49 base 7 ni adalah 7 kuasa 2. Okay, 7 kuasa 2. So 6 kat sini. Saya hanya tukar 49 jadi ini 49 jadi 7 squared. 6 masih ada, letak di luar.
Okay, so bila kita permudahkan dekat sini, simplify, so negatif tak ada kena-mengena, dia dah keluar. So 7 19, so 2 dengan 6 bila kita combine jadi darab. So 2 times 6 adalah 12. So kita comparekan left hand side tak sama dengan right hand side. Nampak ni, satu kuasa 8, satu ni kuasa 12. So jawapan dia adalah false. Dapat ke semua? Ada soalan? Cikgu, Ya, saya. kalau kita kira terus jumlah sebenar dia tak boleh ke? Kira terus jumlah sebenar. Okey. Indices ni sebab benda awak tahu dia punya rules. Segala law yang ada. So kita tak nak kira terus. So kena buat guna rules. So bila guna rules maksudnya awak kena tunjukkan step by step. Okay, kalau kira terus sangat mudah lah dekat situ. So tak payah belajar indices terus dengan calculator. Okay, so indices ni dia sangat pentingkan dia punya step by step awak kena buat tu. So kena show the working. Okay, boleh? Boleh cikgu. Okay. Cikgu kalau jalan kerja buat sampai base tak sama tu, pasal kita terus letak force boleh ke? Tak boleh Amirah Husna. Dia kena, sebab kita nak comparekan kiri dan kanan, kita kena ada base yang sama ataupun power yang sama ke baru kita boleh compare. Kalau tak macam mana kita nak compare? Tak ada dah kita compare 7 dengan 49 sebab benda tak sama. So that's why saya buat samakan base. So saya pilih 7, sini tak ada gerak lah. Sebab sini dah base 7, sini kena tukar jadi base 7. So bila awak dah compare, so kita nampak dekat sini, sini base 7, sini pun base 7. So apa yang kita nak compare? Negatif pun negatif. So yang kita boleh compare 8 dengan 12. So since tak sama, jadi equation dia tak sama. Okay. Kalau awak tak suka base 7, awak nak tukar base 49 pun boleh. So kalau awak tukar base 49, yang ni maintain. Right hand side ni maintain. Yang ni kekalkan. Yang ni awak tukar base 49. So macam mana nak tukar? Awak kena keluarkan 2. So daripada atas ni kita boleh dapat dah. 7 kuasa 2 ni adalah 49. Okay. So negative 49 to the power of 4. So ni base 49, yang ni pun base 49. So kita dah boleh compare lah sebab base dia sama. So apa yang nak dibandingkan? Kita bandingkan power. Okay. So power tak sama, jadi nilai dia pun tak sama. Okay. Settle. Soalan nombor 1, settle. Tak ada soalan dah ya? Kita nak pergi soalan nombor 2. Homework awak yang kedua. 1.2E muka surat 13, page 13 1G. Yang ni saya boleh padam ke? Tak apalah, saya pergi bawah sikit. Okay. Boleh. Alhamdulillah, lurus kat situ. Okey, nombor 2 1.2 E. Okey. Nombor 1 G. So 1.2E nombor 1 G. G soalan dia adalah simplify. Negative 3A to the power of 5 over B to the power of 4 in bracket to the power of 6. Okay, ni soalan dia 1G. Okay, so soalan suruh simplify. So kita kena buat permudahkan sehingga habis. Okay, so kita check adakah semua dalam kurungan. So all terms in bracket means that all terms get power 6. So 6 belongs to 6 belongs to negative, belongs to 3, belongs to A, belongs to B. Semua dapat power 6. So negative to the power of 6. Negative ni to the power of 6 means that negative times negative times negative times negative times negative times negative 6 times. So bila negatif ni didaratkan dengan nombor genap, maksudnya dia berulang sebanyak nombor genap.
even number, so kita akan dapat dia positif. Kalau dia berulang sebanyak nombor ganjil, odd number, so dia akan jadi negatif. So kat sini jawapan kita positif. Positif tak perlu tulis. Okay. Then 3 to the power of 6. Kita letak dulu 3 to the power of 6. Okay. A pula. A. Okay. So ada kurungan kat sini. So macam mana nak combinekan 5 dengan 6? Kali. Kali darab. 5 darab 6. Yeah. So jadi 30 kan? 10. 30. Over B pula. Ni sama jugalah. 4 nak combine dengan 6 guna apa? Darab. Darab. To the power of 2. Okay. So adakah ini dah habis simplify? Belum. Belum. 3 kuasa 6 ni nombor kecil. Sebelum nombor kecil awak kena cari nilai dia. So 3 kuasa 6 sama dengan dia dah kira dah. 729. Betul ke? Betul. 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 Selesai. Okay. Senang je tak? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Ada Boleh belaka. 2D. Okay, kita pergi soalan seterusnya 2D. Negative 4 to the power of 6. Kurungan lagi. Negative 5 squared to the power of 3. Over negative 4 to the power of 6 times negative 5 to the power of 3. Okay. So ni soalan seterusnya, nombor 2D. Okay, yang ni. Nampak tu banyak sangat kurungan kan. Okay, so at the first place, so kita settle dulu dengan kurungan yang ada. So yang ini dalam kurungan ni dia tak ada power, so tak ada masalah pun. Okay, yang ni pun dalam kurungan ni tak ada power, so tak ada masalah. Masalah di bahagian atas. So bahagian ke atas ni kalau awak tengok, negative 4 in bracket to the power of 6. Lepas tu bracket lagi square. So yang ini kalau awak pemudahkan dia jadi macam mana? Cuba bagi tahu. Negative 4 to the power of 12. Yes, negative 4 to the power of 12. So apa yang kawan awak cakap tadi, dia settle ni dulu 6 dengan 2 ni. Nampak ni 6 dengan 2 ni. Okay. So settle ni 2 ni tak dapat dekat negatif sebabnya 2 ni dia ada kena-mena dengan bracket yang paling luar ni sahaja. Nampak ni. So 2 dengan 6 ni kita settle. Okay. So ini saja settle. Darab. Yang ni pun sama juga. So yang ni kalau awak tengok negative 5 ni tak ada kurungan. So bermaksud 3 ni untuk negatif dan untuk 5. Okay, 3 ni untuk negatif dan untuk 5. Okay, so negatif kuasa 3 maintain negatif. Okay, so 5, 2 dengan 3 ni dia akan jadi 6. Pastinya awak faham ke? Faham. Okay. So, settle Okay, so yang bawah ni pula, tengok kat sini. Yang ni kurungan lepas tu ada 6. So maksudnya 6 ni belongs to negative, belongs to 4. So negative to the power of 6 dia akan jadi positive. So tinggal 4 kuasa 6 saja. Negatif dah tak ada dah. Sebab negatif kuasa 6 bila awak buka kurungan je awak kena darabkan dengan semua. Okay. So yang ini sama juga. Bila awak buka kurungan expand the bracket, so negative to the power of 2, 5 to the power of 2. So negatif darab negatif jadi positif. 5 kuasa 2. Sampai sini awak okey? Okey. 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 Alhamdulillah.
So sekarang kita nak combine yang waktu kat sini. Kita nampak kita ada base 4 dengan base 5 dekat sini atas dan bawah. Tapi sekarang masih belum boleh combine sebab dekat sini negatif 4. Dekat sini 4. Tak boleh. Dekat sini negatif 5, sini 5. Tak boleh. So apa yang kita boleh buat? Yang ini kita kembangkan lagi. Kita kembangkan lagi. So 12 belongs to negative belongs to 4. So negative to the power of 12, nombor genap so jadi positif. So tinggallah 4 kuasa 12 ke atas. Sama juga dengan ni. Okey, dengan ni awak tengok kat sini dia masih ada negatif tau. Masih ada negatif. So sekarang ni kita letak aja macam ni. So tak ada kena mengena. Okey. Okey. So sekarang baru kita boleh combine. Okey, nak combine macam mana? So sekarang kita ada base 4, kita ada base 5. Okey, soalan saya, base 4 ni boleh combine tak dua ni? Base 4 boleh combine tak? Boleh kan? So nak combine macam mana? Tolak. Boleh. Tolak. Okey. Tolak. So 12 minus 6 times. Okey, sekarang yang ini. Negative 5 to the power of 6 dengan 5 square. Boleh tak nak combine? Tak. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Bisa sama. Negatif tu Dia negatif. bahaya. Sebab dia negatif. Sebab Bawah base tu tak positif. sama. Base tak sama. Sure? Suspend kan? Sure? Sure. Betul. Dia sebenarnya boleh combine. Okay, awak tengok apa beza kalau saya tulis macam ni dengan yang pada soalan ni. Apa beza? Bracket. Dekat Kuasa sini enam kuasa 6 dia dekat luar kan? Yang ni kuasa 6 dekat mana? Kat dalam. Kat dalam. Dekat dalam. So Kat kuasa dalam. 6 untuk siapa kuasa 6 ni? Untuk 5 je. 5. Lima je. Negatif tak ada. Negatif. Negatif tu just simbol dia. Banyak pula sound effect kat luar ni. Sakna. Okay, sambung Okay. So, yang ini 6 ni hanya untuk 5 saja. Yang ini 6 ni untuk negative 5. So, ini kita katakan yang ini kita katakan base tak sama. Okay, tapi yang ini base dia sama sebenarnya tapi satu negatif, satu positif. So, negatif ni tak ada kena-mengena pun dengan power 6. Dia tak ada kena-mengena. So, kita boleh bahagi dia dengan yang bawah ni, simbol bahagi simbol. Index form bahagi dengan index form. So sini negatif, sini sebenarnya positif. So negatif bahagi dengan positif jadi Negatif. 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 Lepas tu 5 to the power of 6 kita boleh settle dengan 5 squared. Okay, so 5 to the power of 6 minus 2. Okay, so sekarang nampak tak kat sini? Ada darab, ada negatif. Dia tak comel. So awak kena letak dia dalam kurungan. Bila ada simbol yang bersebelahan ni, operation yang bersebelahan, so awak kena letak dalam kurungan. Okay, sekarang simplify. So 4, 12 tolak 6 jadi 6. Nah, negatif yang ni jadi 4. 4. settle sampai situ. Okay. Nak salin ke? Situ saat kot ada yang tempat tengok, ada yang salah ke? Sini salin. Okay, settle Boleh beza ya? Cikgu, Ya saya, soalan. kenapa tadi yang dari awal 4 tu tak ada sekali dengan yang positif tu, yang negatif dengan positif? Dari awal yang ini tak boleh combine dengan ini. Ha. Yang ni kan? Yang ni tak boleh combine lagi sebab
Yang ni base dia negatif 4, yang ni base dia 4. Nampak tak? Yang ni kurungan power 12. 12 dia dekat luar. Ni sama dengan yang ni. Kurungan apa tu dia punya power dekat luar. So bila power dekat luar, asas dia adalah negatif 4 kat sini. Base dia negatif 4. Since dekat sini base dia 4, so masih belum combine. So that's why saya masukkan dekat dalam. Kita masuk dalam positif. Okay. Yang ni dia dah masuk dalam dah. Ini kita dah settle kat sini tadi, dia dah masuk dalam. So dia masih negatif tapi yang ada power hanya 5. So kita boleh combine 5 ni dengan 5 ni je lah. Yang ni kita anggap dia simbol biasa, negatif bahagi positif. Okay. Kalau keadaan macam ni baru tak boleh nak combine. Okay. So kalau keadaan macam ni awak kena masuk kat 6 dulu lah. Masuk kat 6 dulu. So masuk kat sini. So dia akan jadi 6 over 5/2 and then baru boleh combine. Okay. So ini keadaan dia. Faham Oh, see. Faham. Okay, kita nak pergi soalan yang terakhir. Soalan homework awak yang terakhir. Soalan apa dah? MT 1.2F. Soalan 3E 1.2F. 3E. E okay. So 1.2F soalan 3E. Okay, soalan dia begini. 2m squared n squared to the power of negative 3 times 3m n squared to the power of 4 over 9m cubed n squared. Okay, so ni soalan homework awak yang terakhir. Oh, Ikuan tanya jawapan akhir tadi tinggal macam tu juga. Tinggal macam ni je. Kalau soalan nak evaluate, so awak kena cari nilai. Okay. So ini tinggal macam ni saja. Sebab nombor dia besar. Kalau soalan evaluate baru cari nilai. Ikuan. Okay, ni soalan yang terakhir. So yang ni seperti biasa kita nampak banyak-banyak ni. Apa yang kita buat dulu adalah expand the bracket. Okay, so our expand the bracket. So negative 3 belongs to 2, belongs to n, belongs to n. Okay, so kita ada kat sini 2 to the power of negative 3 times m to the power of berapa? Apa itu saya? Negative 6. Negatif Okay, good. N pun sama kan? negatif 6. Itu yang pertama. Yang kedua, 3 kuasa 4. 4. M 4. N 8. 8. over 9. 2. 2. M 6. 6. N 2. 2. settle Okay, sampai sini awak okay kan? Alhamdulillah. Okay, so next baru kita simplify. Okay, tengok dekat sini. Kita ada 2 kuasa negatif 3 darab 3 kuasa 4 bahagi 9 square. So dekat sini awak nak cari nilai terus pun boleh, tapi kalau nak terus simplify pun boleh. So bagi tahu saya, adakah 3 kuasa 4 ni sama dengan 9 kuasa 2? Sama. Sama kan? Berapa Sama. nilai dia? Sama. 81. 81 kan? So 3 kuasa 4 ni kita boleh potong terus dengan 9 square. Sebab 81. So apa yang tinggal 2 kuasa negatif 3. Yang ni dah habis dah. Ni bahagi ni sama dengan 1. Okay, coefficient settle. So sekarang kita nak tengok M pula. So M kita ada M power negative 6 times M to the power of 4 divide M6. So
Yang ni jangan kira terus. Awak buat je satu-satu. Okay. Guna rules terus. So the first one we have -6. Okay, yang ni dah Arab. So bila dah Arab, so kita tambahkan. So plus 4. Yang ni bahagi. So bila bahagi kita tolak kan dengan 6. Nampak ke? So kita ada ni. Dah Arab dengan ni. Bahagi dengan ni. Okay, so ni 2 tambah lepas tu tolak. Terus buat. Next dah settle M, kita buat N pula. So N kita ada -6 plus H tolak 2. Okay. So -6 plus H minus 2. So now kita simplify. So yang ni biar dulu macam gini. So permudahkan ni dapat berapa? M kuasa 2. sure. -8. -8. Kita betul-betul. -6 plus 4 -2. Minus 6 -8. N kuasa 0. 0. So now sampai sini awak masih belum habis. Okay. Biasanya final answer kita nak dalam positive index. So power kena positif. Okay. So dekat sini awak ada 2 power -3 m to the power of -8 and 0. N to the power 0 sama dengan apa? 1. 1. So yang ni tinggal 1. N kuasa kosong sama dengan 1. So dah habis dah. Tak ada langsung N dah. So yang tinggal ini je. Since dua-dua ni power dia negatif, so terus awak boleh buat dekat bawah. So jadikan dia positif, so letak dekat bawah. Dua-dua sekaligus bawa turun sebab dua-dua negatif. Okey, apa yang tinggal kat atas ni? 1. 1. Jangan tak apa-apa Ada 1 kat atas tu. 1 over. Okay. So adakah ini final answer? Okey, kalau Apa dia? Adakah ini final answer? Tak. Tak. Masih belum. Apa ni final answer dia? 8. Apa yang 8? Selesaikan 2 tu. Selesaikan 2 tu. Ini baru final answer. bukan. Kenapa kena selesaikan 2 tu? Sebab kuasa. Sebab apa? Sebab dia kecil. Sebab nombor dia kecil. Walaupun soalan dia simplify, tapi nombor dia kecil. So awak boleh cari. 2 kuasa 3, 8. So settlekan. Cikgu, Okay. kiranya kalau tengah kira dapat negatif, kena simplifikan sampai dapat positif ke? Yes. Bila awak dapat power negatif, so kena habiskan sampai positif. Melainkan kalau soalan nak leave your answer in negative index. Specific. So biar je negatif. Okay, sehabis mungkin kita akan jadikan dia positif. Okay, Faris kurang faham. Kurang faham yang mana tu? Bahagian mana tu Faris? Yang N tu jadi kosong. Jadi kosong. Oh yang ni. Okay, yang ini n to the power of 0. Yang ni kita kira -6 plus x 2. 2 minus 2, 0. So apa saja power kosong, A power kosong sama dengan 1. 5 power kosong sama dengan 1. 1,000,000 power kosong sama dengan 1. So semua yang power kosong sama dengan 1 kecuali 0 power 0. Yang ni undefined. Okay, selain daripada tu semua sama dengan 1. So n power 0 sama dengan 1. So habislah n dah. Dah tak ada dah. Tinggal 1 kat sini. So yang ni semuanya darab 2 kuasa -3 darab m kuasa -8 darab 1. So apa-apa saja darab 1 jadilah ini saja. Okay. Faham ke Faris? Lagi sangat? Faham. Okay, teacher. Sama. Okay, settle Ada soalan lagi nak tanya sebelum kita masuk our last rules. So far dah ada 7 dah.
rules ataupun law. So kita ada lagi 2 tak silap. Okay, 2 tak silap. Kawan awak kata 1.2E soalan 2D jawapan dia lain. Saya salah salin ke? 1.2D 1.2D 2E 2D. Saya rasa saya salin betul ni. Yang lain bahagian nombor 4 dua-dua diterima. Jawapan belakang. Kejap saya tengok jawapan. Okay, jawapan dia negative 4 to the power of 6 darab negative 5 to the power of 4. Yang ini betul. Yang ini betul, yang ini saya dah baca. Yang ini dengan yang ini membawa maksud yang sama. So dua-dua acceptable. So this one. So saya salin soalan betul. Okay. So apa yang nak cakap kat sini adalah 6 tolak 2, 4. Yang ini dengan yang ini jawapan dia berbeza kan? Adakah saya membuat kesilapan dekat sini? So, saya masukkan betul. So, negative to the power of 3 is negative. So, 5 to the power of 6. So, this one is 5 squared. Jawapan belakang dia buat macam gini. Yang ini negative 5 to the power of 6. Salah lah jawapan belakang tu. Oh, confident kan saya salah jawapan belakang. Dekat bawah pula. So yang ini. Negative 5 squared to the power of 3. So jawapan belakang dia buat negative 5 squared to the power of 3 jadi negative 5 to the power of 6. So jawapan belakang tu salah. Jawapan belakang salah. Yes. Kalau ini bila masukkan dapat positive 5 to the power of 6.
Okay, jawapan belakang tu salah Jawapan belakang salah. Tapi cikgu jawapan buku teks memang biasa salah. Tak semua jawapan buku teks salah. Kadang-kadang je. Cuma dari yang ini saya tak terima. Yang ini saya boleh terima tapi yang ini dia salah. Okay. Sebab dia anggap yang ini 3 dia just dia masukkan ni sepatutnya bila dah tak ada, dia dah expand 3, so akan jadi negative 5 to the power of 6. 6 ni patutnya di dalam. Sebab dia dah buka kurungan, so 3 tu sepatutnya di dalam. Sebab 3 ni dah kuasakan dengan negatif, dah kuasakan dengan 2. Okay, so bila dah expand the bracket, so 3 dekat luar tu tak ada lah. So dia akan jadi 6. 6 tu patut di dalam lah. Bila dia letak di luar, ini bermaksud kalau awak boleh kira, awak try guna kalkulator, masuk sebiji macam ni adakah sama dengan yang ini? Ataupun dia sama dengan nilai yang saya buat ni? Jadi awak boleh proof nanti So jawapan belakang yang bahagian kedua ni, saya tak terima. So jawapan yang betul adalah jawapan saya. Okay. Boleh ke? Ada soalan? Kalau ada argument lagi. Bahaya juga buku teks ni. Yang ni sebenarnya dia nak buat macam ni, saya rasa. Dia nak buat soalan ni macam negatif 4. Cuma kurungan dia tak cukup. Kalau lah kat sini ada kurungan, nak juga saya tambah kat sini kan. Kalau kat sini ada kurungan lagi, yes, baru betul yang ni. Okay, barulah 3 tu hanya untuk 2 ni je. Hanya bagi dekat 2 saja. Cuma sebab tak ada lagi kurungan kat sini. Saya double check tak ada kurungan kat sini. So sebenarnya dia tertinggal tu kurungan. Sebab tu jawapan dia begitu. Okay, clear ke? Clear. Clear. Kita nak pergi kepada our last one. Okay. Ni so far dah ada 7. So ini yang ke-8 dan yang ke-9. Okay. Ke-8 dan yang ke-9. So sebelum ni previously kita dah belajar dah bila yang ni adalah soal belajar. Okay. So nth root of A equals to A to the power of 1 over n. Okay. So bila ada root, so boleh change into index dia 1 over. Okay, tak kisahlah root dia berapa. So kat sini just tambah je satu lagi bila kita ada tambahan power. So kita tahu A 1 over n sama dengan nth root of A. Okay, so sekarang apa beza dia? Dia ada tambahan, dia ada kuasa. Sekarang ni kuasa kita 1. Okay, kita ada kuasa. Contoh kalau saya letak 2 dekat sini, 2 over n. So root dia masih sama n, tapi kuasa dia adalah 2. So kalau saya letak dekat sini 10 over n, so dia akan jadi root n, kuasa dia 10. Okay. Ada yang terfikir ke macam mana boleh jadi macam tu? Awak reda je, awak terima je seadanya. Reda je. Jenis yang memikir kan, kenapa jadi power macam tu? Yang ini asalnya macam ni. Betul? Sama kan? A to the power of 10 over n equals to A to the power of 10 to the power of 1 over n. Yang ini bila kita guna rules nombor 3 atau nombor 4 tadi, so 10 darab 1 per n dapatlah 10 per n. So 10 ni sebenarnya kuasa. So kuasa bila 1 over n ni adalah root. So sebab tu kita boleh transform A to the power of 10 root n. Macam menyengit. Begitu. Boleh terima ke? Faham ke? Boleh. Okay. Sekarang okay. So
in general, ni secara spesifik yang saya bagi ni. Okay, contohlah saya bagi 9. 10 to the power of 2/3. Kita nak tak macam ni. So, 9 to the power of 3/2. Okay, yang ini membawa maksud yang sama. 9 kuasa 3. Lepas tu darab kuasa lagi 1/2. So kita boleh ubah jadi 9 cube and then take the square root. Square root 2 tak perlu tulis pun tak apa. Bila awak tak tulis apa-apa kat sini, masa kita tahu dah adalah square root. Okay, so yang ini jawapannya berapa? Cuba kira. Kira jawapan berapa? Berapa jawapannya tu? 27. 27. Guna kalkulator kan? Nanti saya ajar macam mana mudahnya guna congak. Okay? Kita kira congak. So ni secara spesifik yang saya bagi contoh. Okay. So yang ni dia combine terus. Cuma bila dah ada pecahan, so kita tahu dia akan jadi root apa saja. Okay. So secara amnya kita guna A to the power of M over N. So A to the power of M over N sama juga dengan A to the power of M 1 over M. Sama juga kalau kita letak root dulu and then baru power. Sama juga kalau kita tukar dalam bentuk macam gini. So, boleh dapat ke yang ni? So yang ni. So semua bentuk ni adalah sama. Okay. So boleh spreadkan power dengan root. Kat sini pun boleh spreadkan, tapi yang ni kita buat root dulu and then baru power. Ataupun kita boleh tulis dalam bentuk macam ni. Okay. Biasanya macam mana student nak ingat? Biasanya kita tulis atas ni power, bawah ni adalah root. So dia akan jadi power root. Okay ke? Awak okay? Okey. Okay. Faham Okey, cikgu. Inilah yang paling susah. Sebab tu dia letak akhir-akhir. Kalau kita belajar ni dulu, awak tak nak belajar dah. So mari kita uji setakat mana okey awak tu. Mari kita fill in the blank. Space ni kecil je kat sini. Awaklah buat nanti ya. So saya nak awak siapkan ni nanti. Okay. So cuba buat yang ni. Buat dalam buku latihan. Okay. Ni tak perlu hantar tapi saya nak berada dalam buku latihan. So awak siapkan bahagian B dengan bahagian C. Tak susah pun. Just dia nak dalam bentuk macam ni je. So second column dia nak awak tulis dalam bentuk macam ni. Okay, third column nak awak tulis dalam bentuk macam ni dan seterusnya. Okay. So awak akan dapat semuanya nilai yang sama. Tulislah macam mana pun, awak kira lah macam mana pun dia akan dapat nilai yang sama. So B dengan C ni sebagai awak punya enrichment. Make sure ada dalam buku teks. Tak perlu hantar. So just ada dalam buku teks je. Faham ke? Boleh ke? Faham. Faham So habislah kita kat sini. Kita nak buat latihan sikit. Lepas tu kita nak buat solving problems. Okay? So awak jangan risau, banyak-banyak rules tu awak boleh buat dia cara mind map ke bagi nampak cantik. Okay, dekat sini ada example. So example awak boleh tengok sendiri. Okay, tengok sendiri. So yang ni kita nak buat 1.2H ni. So mari kita try buat. Mind test 1.2H. Kita nak buat ini lah. Tak nak lah, huruf lah. Ini. Okay, W 3/7. Okay.
So yang pertama dia nak dalam bentuk macam ni. Kuasa di dalam, root di luar. So bermaksud W kuasa adalah 3. So 3 di dalam, 1/7 di luar. So yang ni pula root di dalam, kuasa di luar. So maksudnya W to the power 1/7 to the power of 3. 3 dekat luar. Ini pula change into bentuk root semacam ni. So W to the power of 3 and then root 7. Okay. Root yang selain daripada 2, daripada square root, semua kena tulis. Kalau square root tak perlu tulis 2 dekat sini. So yang ini pula hanya ada kurungan. Okay, maksudnya dia buat root dulu. Dia buat root dulu and then baru dia powerkan. Yang ini bila tak ada kurungan maksudnya dia power dulu and then baru root. So biasanya kalau saya akan buat root dulu and then baru power. Agaknya kenapa saya akan buat root dulu baru power? Agaknya kenapa saya pilih macam ni? Lagi kecil. Good. Kepada yang menjawab tu, terima kasih. Betul. Bila awak buat root dulu, nombor tu akan mengecil. And then bila nombor kecil nak dipowerkan, senang nak dapat jawapan. Tanpa guna kalkulator pun boleh. Tapi bila awak kuasa dulu, nombor dia jadi besar. And then baru awak buat root, so jadi susah. Okay. So, kita yang keadaan lah. Kadang-kadang kita tak boleh nak buat root dulu. Bila kita root dapat perpuluhan. So kita kena buat power. So it depends on situation. Okay. So yang ni pun awak jangan cuak bila nampak pecahan ni. Konsep yang sama. Okay. Pecahan tu sebagai dia punya base. So jangan pisahkan, memang begitu. Just transform dalam bentuk yang dia nak sahaja. Okay. So yang ni awak ada masa. Boleh buat, tak nak buat pun tak apa. Cuma 2 kotak yang atas tadi saya nak awak buat Yang tu wajib. Kalau nak tambah lagi dengan yang ini pun boleh, tak ada masalah. Okay, so example seterusnya ni pun awak tengok sendiri. Okay, soalan dia calculate the value. So ini yang kita nak buat latihan. Okay, kita dah tahu dah nak tulis macam mana, bentuk macam mana. So kita nak buat latihan. So mind test 1.2i. Soalan calculate. Calculate the value maksudnya awak kena cari nilai. Jawapan akhir awak mesti nombor. A number cannot be in index form or otherwise. Okay, dia mesti a number. So kita try dulu nombor paling kecil. So kita ada yang ni. Kita buat 1A. So nombor dia adalah 27 2/3. Macam mana nak kira nilai tanpa guna kalkulator? Okay, tanpa guna kalkulator. So mari kita cuba. So kita tahu kat sini 2/3 ni atas ni power, bawah ni root. So power root. Okay, macam saya kata tadi. Okay. Benda yang pertama kita kena buat, kalau kita dapat whole number lah, kita akan buat root dulu. And then baru kita buat power. So dekat sini, kalau awak tak biasa lagi nak tukar macam mana bentuk dia, kita tukar macam ni dulu. Okay, power, lepas tu root. Okay, tukar macam ni dulu. Okay, lepas tu kita nak buat root dulu kan. So kita letak root dekat dalam. Okay, power dekat luar. Kalau macam ni, awak tak nampak awak nak kena buat apa. So kita ubah dalam bentuk simbol macam ni. Okay, simbol root yang macam ni. So kita tahu dia bawah ni 3, denominator kita 3. So dia adalah sebenarnya cube root of 27. Okay, so sekarang boleh kira tak cube root of 27 berapa? 3. Okay. 3 kan? So kita dapat in bracket ni jawapan dia 3. Dekat luar ada lagi kuasa 2. So 3 square equals to? 9. Senang ke susah? Senang. Senang kan? Senang. Sangat mudah sebenarnya. Okay, so tanpa guna kalkulator pun boleh. Nak guna kalkulator boleh.
Just untuk kita cari dia punya base. Okay. Kena ada working So working adakah panjang-panjang begitu? Tidak. Okay, working awak cukuplah daripada sini terus ke sini dan ke sini. Okay. Ini acak-acak je. Beginner kan? Kita belum mahir. Saya belum mahir, so saya buat macam ni dulu. Okay, awak dah mahir terus tukar macam ni. Okay, cuma jangan tertukar power dengan root. Okay ke? Kita buat satu lagi. Kita nak buat J ni lah. Saya mesti dah buat yang senang-senang kan? Okay, tak nampak lah. Kuasa 3/2. Okay. So 1 to 1, kita buat J J. 1 to 1 to the power of 3/2. So seperti biasa, pecahkan dulu. 1 to 1 to the power of 3. Lepas tu root letak dekat luar. Okay, saya nak buat root dulu. So root saya masukkan 3, saya letak kat luar. And then kalau kuasa to the power of half ni saya tak nampak macam mana nak buat. So saya change into root symbol. Okay, sebab dia bawah ni 2, maksudnya square root lah. Square root 2 tak perlu tulis. Okay, square root of 1 to 1 to the power of 3. So square root of 1 to 1, jawapan? Eleven. 11. Okay, to the power of 3. Jawapan? 1331. 31. Satu, tiga, tiga. 1. 330. 131. 1331. Okay, thank you. Senang ke susah? Senang kan? Okay, saya bagi awak seminit kalau awak nak salin. Dah semua orang ada ke tu? Nah, kita tengok sikit. Adakah semua orang masih bersama saya? Ada. 150 ada. 150 kata. Download. Korang okey ke kat rumah? Okey je. Okey Berat badan bertambah kurang? Tambah. Alhamdulillah. Kurang tu kenapa stres ke? Doakan ya. Semoga semua orang sihat-sihat belaka. Okay, so awak stay safe, jangan pergi mana-mana kalau tak kena-mengena. Okay, duduk rumah study. Okay, kita dah habis. Alhamdulillah. So sekarang tadi awak dah rest minit kan, sambil-sambil salin, sambil-sambil rest kan. So sekarang kita nak pergi yang terakhir sebelum yang rambutnya ni. Apa panggil? Suka yang pakai mandi apa? Shower cap. Dah buang. Okay, so dah settle semua law. So total law yang kita ada adalah 9. Okay, dalam list ni hanya ada 8. Okay, yang ni list semua law yang ada. Okay, awak boleh buat mind map, awak boleh buat nota kecil. Ikut awak lah macam mana awak nak ingat. So setiap kali awak jawab indices, awak bawa law tu.
ke mana-mana saja. Okay. So dekat sini hanya ada 8. Apa satu lagi? Satu lagi yang tak ada dalam senarai yang saya tambah hari tu adalah yang ini. Bila mana different bases but then we have the same index or same power. Sekejap, bila pula ada kurungan? Different bases but then we have the same power ataupun same index. So case macam ni kita boleh combinekan kita punya base, power letak dekat luar. So itu je tambahan satu yang saya buat. Okay. So settle kat sini. So sekarang barulah soalannya real. Soalan yang sebenar-benarnya. Okay. So tengok ni our last learning standard, perform operation involving law of indices. Now dia boleh combine ikut suka dia. Dia nak combine semua law ke, half of the law ke, ikut suka dia. So inilah, okay. So mari kita tengok. Example saya di sini ya. So sikit. Soalan yang ini 1.2J. Okay, soalan 1.2J kita terus buat latihan ya. Example study sini. Okay, kita buat dulu nombor 1A. Nampak ni? Nampak dah serabut dia kat situ. Okay, nombor 1A. Saya salin semula dekat sini. .2J page 21. Okay, nombor 1A. Tak ada C squared D cube dengan E and then all of this cube root. Okay, times C to the power 1 over 3 D squared E to the power of 2 over 3. Settle per C to the power of negative cube, negative 3, D squared, E in bracket squared. Nampak tu? Tengok pun saya dah pening dah. Terus sekarang. Okay, macam mana kita nak selesaikan ni? Soalan senang je, soalan ni simple je, simplify. So simplify. So jangan cuba. First kali kalau saya akan buat expand the bracket. Then saya tak nak tengok macam ni simbol yang ini. Bila simbol macam ni wujud, so dia akan jadi susah tau. So apa yang kita boleh buat, awak tengok dia punya cube root ni panjang daripada C sampai E. Maksudnya semua akan dapat kuasa 1/3. So apa yang saya akan buat, saya tukarkan ini dalam bentuk kuasa 1/3. Okay. So C squared D cube E saya tukarkan jadi kuasa 1/3. So bila macam ni baru kita boleh tahu nak buat macam mana next. Yang ini tak ada apa-apa. So just copy and paste. Okay, copy and paste. Over, okay, yang bawah ni ada kurungan. So bila ada kurungan, so kita expand the bracket. So kita masukkan semua dua untuk C, D dan E. Okay, so C akan jadi power negative 3 times 2. So akan jadi negative 6. D pula power 2 darab dengan 2. So times 2, 4. E pula, E kuasa 1, 1 darab 2, 2. Bila buka bracket semua dapat kuasa 2. Okay, so ada lagi tak kurungan yang tak buka? Masih ada yang ini. So ni kita boleh buka kurungan. So expand the bracket, so dia akan jadi T2 over 3, T3 over 3 jadi 1. Mari saya buat macam ni lah. Okay, E 1 over 3. Okay, times C1 over 3 D squared E 2 over 3. Over, salin semula. Awak jangan tinggal awak kena salin semula. Walaupun dia panjang, salin semula. Saya tak nak buat half-half. Okay, sampai sini korang okay? Ya, faham Boleh je. Okay. Sekarang semua kurungan dah buka. You have to expand the bracket. And now baru kita combine. Okay, combine C dengan C, D dengan D, E dengan E. So kita settle C dulu. So C kita ada
2/3 times dengan 1/3. So bila darab dia akan jadi tambah. Then bawah ni bahagi. So tolak dengan -6. So power dia akan jadi 2/3 plus 1/3 minus -6. Kena careful. Okay. Yang ini dua ni tambah sebab sini darab and then bahagi so jadi tolak. Okay. Tolak -6. Settle CD pula. Letak sebelah dia D. Okay. So we have 3/2. 3/3. 3/3. 2 dengan 4. Okay, 3/3 ni awak tahu nilai dia berapa? 1. 1 kan? So yang ini Satu. sebenarnya sama dengan 1 tau. Awak boleh tulis 3/3 ataupun awak boleh tulis 1. Oh, nak juga kalau yang sama. Tak, saya bagi kalau merah. Yang ini 3/3 ni awak boleh tukar terus jadi 1 pun boleh. Okay, so tak ada masalah. Okay, so saya tukar jadi 1 terus ya. So 1 tambah dengan kat sini 2. Sini tolak. Tolak 4. Settle D, E pula. Okay, so E kita ada kat sini 1/3. Kita ada 2/3 and 2. So ni atas, so jadi tambah, sini tolak. Okay. So 1/3 plus 2/3 minus 2. Settle ni barulah awak simplify. Okay. 2/3 tambah 1/3. 1. 1 tolak -6. 7. 7. Okay, good. So yang ni 1 plus 2 minus 4. -1. -1. 1/3 plus 2/3. 1. 1 minus 2. Negative 2. 2. Negative Negative. 1. If 1. 1. Negative 1. 1. Kalau negative awak tak 1. confident Negative 1. congak awak masuk. Okay, good. Kalau awak tak confident nak congak awak masuk je kalkulator tau. Yang power ni tekan je kalkulator sebiji macam tu. So dapat terus jawapan. So adakah ini final answer? No. 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 So sepatutnya macam mana final answer awak? Yang positif. So situ dah memang positif. So tinggal bawa D dengan E je. So akan jadilah D dengan E dekat. Okay. So ni final answer. Okay, kuasa negatif 1 kena tulis tau. Tapi bila bawa turun bawah so jadi power 1. So power 1 tak perlu tulis. Kalau awak tulis awak tak dapat markah yang terakhir. Okay ke? Okay. Okey je cikgu. Okay, cikgu. Okay, settle. Okay, kot ada yang nak salin, salin. Bagi awak seminit. Okay. Saya nak salin. cikgu, Ya saya. kalau contoh kalau D tu negatif 2, kalau final answer jadi 2, D kuasa 2 lah kan? Betul? Betul. Kalau bawa tu jadi D squared lah. Okay. Puan tanya yang ada root memang kena letak bracket ke? Yang ni saya letak kurungan sebab roots ni daripada C sampai E. Maksudnya semua dapat cube root. So bermaksud semua dapat kuasa 1/3. So that's why saya kena letak kurungan. Kalau saya tak letak kurungan maksudnya 1/3 ni hanya untuk E je nanti. Kalau tak letak kurungan jadi macam gini rupa dia. Ni bermaksud 1/3 hanya untuk E. Padahal root tu bumbung dia daripada C sampai E. So
semua akan dapat 1/3. That's why kita kena letak kurungan. Boleh ke Ikhwan? Ilham tanya final answer memang tak boleh negatif ke? Dia ikut soalan. Kalau soalan nak negatif, write your answer in negative index form. So awak boleh tinggalkan dalam bentuk negatif. Tapi kalau soalan tak minta macam tu, so sentiasa jadikan habit jawapan awak dalam positive index. Okay, Ilham? Sama. Ilham Anik. Okay, settle. So kita nak buat lagi latihan. Soalan calculate. Soalan nombor 2, kita ambil lah sekali lah ni, F. Okay, 2F. Kat bawah. Okay, nombor 2. 2F ni, kita kena soalan 64. 64 to the power of 2/3 times 125 cube root mana ni? Times 2 times 1/5 53 and then over 4 squared times 6 to 5 to the power of 4. Okay, so ni soalan. Soalan dia calculate the value. So final answer awak mesti nilai a number. Okay, a number. Soalan Amira, final answer boleh jadi perpuluhan ke? Biasanya yang jadi perpuluhan tu kalau dia kata calculate the value using calculator. So jawapan awak boleh jadi perpuluhan. Okay. Selain daripada tu dia either whole number ataupun fraction. Okay, either one. Okay. Boleh ya Amira? Awak tengok dulu. Hadam dulu soalan tu. Ya, soalan suruh calculate the value. Okay, lepas tu bercampur-campur soalan nak cari nilai. Kalau awak tekan calculator, awak bagi jawapan terus. Jawapan awak betul tapi markah dia kosong. Dia panjang soalan dia, awak tinggal calculator je. Memang kosong lah cerita dia. Okay, so apa yang kita boleh buat kat sini adalah kita gunalah segala rules yang kita tahu. So awak tengok kat sini, settle dulu yang ni. So kita ada 64 2/3. So apa yang kita boleh buat kat sini, kita pecahkan. Macam saya kata, kalau kita jumpa power dengan root, kita buat root dulu. So kalau awak tak expert lagi tak apa, kita boleh tukar macam ni je dulu. Okay, so 64 to the power 1/3 squared. So ini baru term yang pertama. Okay, yang pertama. Okay, darab. So yang ini pun sama. Saya jadi awak, saya tak suka tengok cube ni walaupun kita tahu jawapan dia 5 sebenarnya. So kalau memang awak dah expert, awak dah tahu jawapan dia, so terus dia 5 pun tak ada masalah. Okay. So yang ini saya tukar segala jenis apa namanya tu root, simbol root yang macam gini saya tukar jadi power fraction. Okay, fractional indices. Okay, next. Okay, ni. Tengok dekat sini kita ada 2 dengan 1/5. Okay, yang ini awak nak combine sekali 2 darab 1/5 jadi 2/5 pun tak ada masalah, ataupun awak tak nak combine, awak nak asing pun boleh. So let's say lah saya tak combine. Okay, so kita nak expand the bracket. -3 belongs to 2, belongs to 1, belongs to 5. Okay, so apa yang saya buat jadi macam gini je. So 2 to the power of -3 times
1/5 to the power of -3. Jadi gitu je. Okay, so settle bahagian atas per. Okay, so kita nak buat bahagian bawah pula. Okay, 4/2 tak ada apa-apa. So just copy and paste. Okay, times. So yang ini. So sama juga, saya akan tukar jadi macam ini. Okay. Sampai sini awak okay? Okey. Okey cikgu. Okay. Lama berarti saya nak habis. Ya. Dia kalau 125 tu tak ada bracket tak apa. 125. Tak apa, boleh. Boleh tak ada bracket pun tak apa. Sama. Sekejap saya ambil bateri. Saya ambil charger sekejap. Awak teruskan kejap. Saya kembali sekejap lagi. Okey, dah bernyawa dah telefon saya. Nak cuba ke? Awak takut nak mencuba? Okey so kita sambung. So kat mana tadi? Kat sini. Nak sambung? Okey, so sekarang kita nak buat tanpa guna calculator tau. So kita ada, we have 64 to the power 1/3. So sekarang aim kita nak hilangkan power sebab jawapan akhir kita nak a number. So bila nak hilangkan power, awak ada 1/3 kat sini. Okay, so kita kena jadikan 64 ni something to the power of 3. Okay, so 64 ni bila awak tukar jadi something to the power of 3 jadi apa? 4/3. 64 equals to 4 to the power of 3. Okay, so yang ini. So kita tukar yang ini. Okay, so 64 jawab tukar jadi 4/3. So kita masih ada 1/3 kat sini. Kita masih ada 1/3 and then kat luar masih ada 2. Okay. So dekat sini awak tengok 64 jadi 4/3. So ada kuasa 1/3, kat luar ada 2. So kat sini kita boleh terus cancel out 3 dengan 3. So tinggallah 4 square. Nampak tak kat situ? Boleh ke? Boleh. Boleh. Kalau awak tak nak banyak kurungan, apa yang awak boleh buat adalah kurungannya hanya ada satu. Okay, 4 to the power of 3 times 1/3. So kurungan yang ni tak perlu. Yang dalam ni tak perlu. So awak tukar jadi darab je. Macam ni rupa dia. So instead of banyak-banyak kurungan takut opening ni, so apa yang kita boleh buat macam ni. So 4 to the power of 3, power dia kita darabkan dengan 1/3. So tinggallah 4/2 saja. So settle yang ini. So benda yang sama juga awak kena buat untuk 1 to 5. So kita nak hilangkan dengan kuasa 1/3. Jadi kita kena tukar 125 ni itu base apa kuasa 1/3. So kita nak tukar jadi something to the power of 3. So 125 sama dengan 5/3. 5/3. Apa lagi kan? Belakangnya 5, kau dah 5. Okay. So darab. Yang ni maintain. Okay, yang ni. So yang ini 1/5 kuasa -3.
Okey, awak tengok dalam banyak-banyak base kita, kita hanya ada 4, 5, 2. Kita ada pun 1/5. So apa yang kita boleh buat, kita change. Awak belajar dah kan, fractional indices. So bila awak ada pecahan dekat sini, so awak boleh terbalikkan jadi 5/1. So bila awak terbalikkan 5/1, power dia akan jadi opposite. Power dia akan jadi opposite. Daripada negatif dia akan jadi positif. Faham ke? Positif. Boleh? Faham. Faham so 5/1 sama dengan 5. So 1 ni tak payahlah tulis. Kalau 1 kita nak pergi pula dia. Yang saya dah lambat dah ni. 1 tak payahlah tulis. So apa yang jadi 5/5/3. Okay? Faham Faham. So yang ni kita dah boleh cancel out. Keep dengan yang bawah jangan tinggal. So yang ni copy and paste. Okay, 6/5. Benda yang sama. Okay, sebabkan sini root dia adalah 4. So kita kena change. Okay, something to the power of 4. So 6/5 sama dengan berapa kuasa 4? 5. So yang ni pun boleh cancel out. So kita dah cancel out yang ini dengan yang ini, yang ini dengan yang ini, yang ini dengan yang ini. So apa sahaja yang tinggal kita cantikkan dulu. Sebelum kita nak potong-potong, kita cantikkan dulu. Okay, kita cantikkan. So yang ini pergi pula. Tadi tak nak pergi. Okay, so kita comelkan dulu. So yang ini 4 kuasa 1, 1 darab 2 jadi 2. So 4 square. Yang ini 5 kuasa 1. So tinggal 5 sahaja. Okay, darab 2 to the power of negative 3 times 5 cube. Bawah hanya ada 4 square times. Yang ini 5 to the power of 1. So tinggal 5. So nampak tak kat sini? Apa yang boleh cancel out kat sini? 5. 4 square dengan 5. Yes. 4 square cancel out terus dengan 4 square, 5 dengan 5. So sekarang dah jadi mudah. Okay. Dia nak cari nilai tau. So sekarang dekat sini awak tengok ni 2, negatif 3. So bila negatif kita tukar dulu jadi positif. Okay, bila tukar jadi positif bawa turun bawah. So jadi 2 cube. Boleh ke? Faham ke? Saya rajin sangat. Awak okay? Okey je cikgu. Okey, cikgu. So 5 ni maintain dekat atas. 2 ni saya buat turun sebab saya jadikan positif. Saya allergic sikit tengok power negatif ni. Bila power negatif saya susah nak kira. So saya jadikan dia positif, saya buat turun bawah. Kalau lah dia negatif di bahagian bawah, awak bawa naik atas jadikan dia positif. Contoh. Contohlah 1/2 kuasa negatif 3. So ni negatif. So bawa naik atas dia jadilah 2 kuasa 3. Macam tu. Okay. So ni bawa turun. So sekarang dia nak cari nilai tau. Dia bukan suruh kita simplify. So cari nilai maka awak akan carilah 5 cube sama dengan 125. 2 cube sama dengan 8. boleh kecilkan lagi tak? Tak. So ni final answer. Okay, itu final answer. So final answer kan. Sampai di situ. Okay. Nampak macam panjang tak sebenarnya. So bila dah kecil-kecilkan tu sebenarnya berapa step je tu Kalau orang yang dah expert kan dia tak buat pun step yang ni. Boleh. Dia terus potong kat sini. Sini potong. Teruslah tinggal ini. Saya jenis yang kurang mahir. So jadi saya buatlah seketul-seketul. Okay. Cuma ingat yang ini soalan dah panjang. So
mustahil lah dia suruh guna kalkulator. So awak kena buat jalan kira. Okay. So ada soalan? Cikgu, Ha, ya. cikgu yang 64 1/3 tu, Ha? boleh sebab dalam kurungan, ya 64, lepas tu kat luar 2. Kat luar 2. 64. Saya 64 dalam kurungan. Ya 64, Ha? kat luar 2. Kita tak skip dia terus. Alamak. Tak faham lah macam mana 64. Skip root. Cat root. Cube root. Cube root. Oh macam gini. Dalam kurungan, Lepas tu? Dalam kurungan? 2. Dua. Buat macam tu. Boleh tak ada masalah. Boleh tak ada masalah. Okey. Tak ada masalah. Sebab ni nombor kecil tau. Nombor kecil. So awak tahu dah cube root of 64 sama dengan 4. Awak buat macam ni terus pun boleh. So terus 4 square. Boleh, tak ada masalah. Sebab ini adalah nombor kecil. Macam ni 125 1/3 ni. Awak tahu dah cube root of 125 equals to 5. Awak tulis 5 terus pun tak ada masalah. Sebab dia nombor kecil. Okay. Cikgu tak boleh ke 5/2 kuasa 3 tu, kuasa 3 tu potong. Sebab kat atas tu cikgu potong kuasa. Oh, faham. Okay. Faham kat situ. Bagus soalan dia ni. Tak pernah terfikir pun awak boleh fikir macam tu. Okay, faham? Okay. Kawan awak tanya, tak boleh ke 5/2 kuasa 3 tu, kuasa 3 tu potong sebab kat atas tu saya potong kuasa. Okay, kat atas ni, ini saya potong Sebab apa saya potong? Sebab keadaan dia macam ni. So, 3 dan 1/3 kita boleh simplify. Dia nak juga buat segitiga. Pen saya dah kena tukar dah ni. Yang ni, sebab yang ni kita yang boleh potong sebab memang konsep dia macam tu. Okay, yang ini kenapa saya tak potong 3 ni? Sebab dekat sini yang bahagi, yang ini kalau awak simplify dia jadi 3 bahagi 3, so sama dengan 1 Okay, yang ini kenapa saya tak potong? Sebab yang bahagi itu 5 kuasa 3 bahagi 2 kuasa 3. Kuasa 3 tu tak datang dengan sendirinya. Kuasa 3 tu dia datang bersama 5. Okay, dia datang bersama 5. So that's why kuasa 3 ni tak boleh potong yang ni. Okay, yang boleh potong, contoh kalau saya ada 5 kuasa 3 per dengan 5 kuasa 3. Yang ini boleh potong. So dapat 1. Okay, yang ini bila kita simplify kan dia jadi sebab dua-dua kuasa dia sama. So kita boleh simplify macam ni. 3 letak dekat luar. Okay. Macam gitu. Kuasa ni datang bersama base. Macam yang ini, dia settle kuasa dengan kuasa. Yang ni settle kuasa dengan kuasa. So yang ni kita boleh potong guna konsep asas. Yang ni tak boleh. Sebab yang bahagi itu index form bahagi index form. 5 kuasa 3 bahagi 2 kuasa 3. Bukan 3 ni bahagi dengan 3 ni. Okay? Jelas ke Amira? Okay, jadi final answer tak boleh dalam index form ya. Dalam kes ni tak boleh dalam index form sebab soalan nak calculate the value. Calculate the value, so tak boleh jadi index form. Okay Amira? Okay, Ikuan tanya cikgu yang ada root tu kalau solve terus tak boleh ke? Macam saya kata tadi boleh sebab yang ini nombor dia kecil. Okay, nombor dia kecil, so boleh. Macam ni kan. Cube root of 64, kita tahu dah 4. Sebab kita dah buat daripada form 1 daripada ni. So kita tahu dah 4. So boleh terus jadi 4. 4 square. Cuma saya tak nak tengok 16 terus Saya nak yang ini awak solve jadi 4. Lepas tu letak square kat sini. Okay. So boleh. Sebab nombor dia kecil. Okay. Faiz dengan Ansyada tanya nombor yang sama.
Sekejap sebelum saya jawab soalan Faiz dengan Ain Syuhada, saya jawab soalan Faris dulu. 625 tu memang kena kecilkan ke? Ya, kalau tak sampai ke sudah tak ada jawapan sebab soalan nak calculate the value. So 625 ni saya tukarlah juga konsep yang sama. Saya dapatkan base to the power of 4. Kenapa 4? Sebab denominator kat sini 4. So that saya boleh cancel out. Okay, so tinggallah 5. Okay, ni konsep sama juga. Fourth root of 625. Okay. So yang itu. Okay, so sekarang saya jawab soalan Faiz dengan Ain Syuhada. 1/5 kuasa negatif 3 boleh jadi 5 kuasa 3. Yang tu kan. So 1/5 kuasa negatif 3. Okay, yang ini kita tahu bila kuasa negatif kita boleh tukar jadi positif. Syarat dia yang dalam ni akan terbalik. So jadi 5/1. Okay, so numerator akan jadi denominator and vice versa. Okay, dan yang ini akan jadi positif. Okay, so dari sini kita tahu 5 bahagi 1 sama dengan 5. So 5 je lah kuasa 3. 1 kuasa lah apa saja dapat 1. So 1 tak perlu tulis. Okay, menjawab ke soalan Faiz, Ain Syuhada, Faris okay? Okay, sama-sama. Okay, habis saya soalan Okay, saya bagi awak rest 2 minit. 2 minit. Tinggal kita nak jawab satu lagi soalan. Soalan problem solving. Sama-sama. Sementara awak rest 2 minit tu kan, ada lagi seminit untuk awak rest. So insyaAllah saya akan bagi yang ni lah assignment nombor 1. Nanti kami akan upload di Google Classroom kelas masing-masing. Pastikan awak join. Okay, join sila guna nama sebenar. Saya tak nak nama yang merepek-repek nama sebenar. Okay, at least nama penuh awak yang sebelum binti. So macam Saleha binti Yunus, at least saya tulis nama saya Saleha. Okay, so saya dah bagi kod dekat Telegram. Okay, nanti cikgu awak akan upload lah di Google Classroom masing-masing. Deadline hari Isnin hadapan. So ada lagi 5 hari. Okay, 5 hari untuk awak buat. Atau macam biasa, awak dah biasa kan Google Classroom kan. So dekat sini jawab semua soalan. Saya dah permudahkan dekat sini dah. Okay, so just tengok, nak print boleh, nak copy and paste boleh. Cuma nasihat saya sila salin soalan. Okay, sila salin soalan. Nak gambar ajar ni tak payah nak lukis. Cuma sila salin soalan sebab buku teks awak tu, saya tahu awak tak dapat buku teks kan. Takkan awak nak bawa laptop ke mana-mana ya tak? Takkan nak bawa phone ke mana-mana. So yang boleh dibawa ke mana-mana adalah buku. So sila salin soalan dan buat jalan kira. So semua soalan yang ada kat sini, itulah dia. Awak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 soalan. Okay, soalan inilah yang awak perlu hantar di GC. Okay, jangan risau. Saya akan upload juga soalan assignment ni di Telegram. Okay. So medium ni tukar saya lupa nak tukar. Medium ni adalah GC. Saya nak try Teams hari tu tapi dia limited. Awak hanya boleh hantar dalam Word sahaja. So medium ni adalah GC Google Classroom. Nanti saya akan bagi video tutorial macam mana kita nak jadikan kita punya assignment ni dalam bentuk PDF. Satu file PDF. Saya akan bagi video nanti. Okay. Cikgu, Ya saya. soalan tadi tu test Soalan tadi test. Yang mana? Yang PDF tadi tu ke? Yang ni ke? Yang tu test ke? Tak. Yang ni assignment homework. Assignment 1.
Okey. Soalan test saya akan buat online. Saya guna Google Form mungkin ataupun quizzes. Either one. So, nanti saya akan inform hari Jumaat. Latest hari Jumaat. Okey, ataupun hari Sabtu pagi. InsyaAllah. Okey, biasa quiz saya bahasa senang je. Just klik je macam gitu. Macam awak jawab final tu senang kan? Sebab ramai A. Mana pergi? Dah habis ke? Okay. Okay, settle faham ya? Awak dah form 3 kan, so kita kena bagi banyak latihan. Kalau tak bagi latihan, kita nak mengharapkan awak buat sendiri, dia agak payah. Okay, so kita nak buat satu soalan contoh, problem solving. Soalan example saya tak discuss sebab awak boleh tengok sendiri. Okay, awak boleh tengok sendiri. Saya dah bagi PDF hari tu kan, so awak boleh tengok sendiri, study sendiri. Okay, kita buat soalan yang tak ada jawapan. Okay, soalan nombor 6. Cerita pasal kereta. Soalan nombor 6 Nombor 6, self-mastery, muka surat 26. Kita jawab satu, kemudian habislah kelas kita hari ini. Panjang kat sini. Dah lah panjang, nak baca dah 5 minit, nak fahamkan lagi 5 minit, index pula tu. Bertambahlah. Okay, so soalan nombor 6. Okay, baca dulu soalan. Tengok dulu. Okay. Encik Azmi bought a locally made car for RM55,000. Okay, after 6 years, Encik Azmi wishes to sell the car. Okay, selepas 6 tahun dia nak jual balik kereta tu. Based on the explanation from the used car buyers, okay, the price of Encik Azmi's car will be calculated by the formula. So dia bagi formula siap, bla bla bla. In this situation, N is the number of years after the car is bought. What is the market value of Encik Azmi's car? State your answer correct to the nearest Rn. So nak buat macam mana ni? Macam mana nak buat? Dah tak pernah beli kereta kan, bagi pula soalan kereta. Macam mana nak buat ni? Tak tahu. Tak tahu. Okay, awak dah sedia kalkulator ke dengan awak? Dah. Dah. Ada. So, dia macam ni cerita dia. Dia beli kereta ni pada asalnya dengan harga RM55,000. Selepas 6 tahun dia pakai, dia nak jual balik. Okay, dia nak jual balik. Okay, so dia bagi formula. Okay, formula daripada siapa ni? Daripada orang yang yang guna kereta ni lah, yang nak beli kereta yang dah diguna pakai. Okay, the price of Encik Azmi's car ni dia boleh dikira dengan guna formula ni, RM55,000 darab 89 kuasa N. Okay, dalam situasi ni N tu adalah bilangan tahun selepas kereta itu telah dibeli. So kereta ni dah guna pakai berapa tahun? 6 tahun. So N tu sebenarnya sama dengan 6. So kita masuk je lah kan nilai dia, 55,000 darab 8/9 kuasa 6. So macam mana nak kira ni? Awak kira dulu yang ini, 8/9 to the power of 6. Awak kira dulu and then awak darabkan dengan 55,000. So jawapan berapa? RM27,129.86. Laju saya tulis. Okay, terima kasih kakak. Okay, so jawapan yang dapat RM27,129.86. So inilah harga market value. Market value ni harga pasaran kereta dia sekarang. Selepas 6 tahun dia guna.
Contoh saya pakai kereta saya sekarang dah 5 tahun. Harga saya beli tu contoh RM50,000. So sekarang tak dapatlah harga RM50,000 dah sebab dah 5 tahun saya pakai. So jadi menurun harga dia, itu namanya market value, harga pasaran. Okay, cuma awak tulis macam ni masih kurang 1 markah. Kenapa? Soalan nak state your answer correct to the nearest RM. So ringgit yang terdekat. So ringgit yang terdekat inilah yang depan ni. Yang depan ni adalah ringgit Malaysia. Yang belakang ni sen. Yang ni ringgit, yang ni sen. So awak kena bundarkan round off. So bila awak bundarkan, belakang ni 86 sen kan. Lebih daripada 50 sen. So bila lebih awak kena tambah 1 dekat sini. So dia akan jadi 27130. So RM 27,130. Bila sen awak ni lebih daripada 50 sen, so tambah 1 pada ringgit Malaysia. So jadilah jawapan dia begitu. Boleh faham ke? Boleh. Faham cikgu. Faham. Senang kan? Macam gitu je. Nak try satu lagi soalan ke nombor 7? Nombor 4 tak boleh lah sebab itu homework awak. Kita buat nombor 7. Okay, macam tu je. So, nombor 7. Mrs. Kiran call say 50,000. Saya laju sangat ke? Saya bagi awak 30 saat. Kot-kot lah masih ada yang menghadam lagi. Nak tulis jawapan lagi, nak dengar saya cakap lagi. So saya bagi awak 30 saat untuk awak salin. Saya mute ke? Okay. Amirah betul. Guna kalkulator terus sebab nombor dia besar. So awak terus guna kalkulator. Kalau kita kira manual, habislah kita sampai sudah tak settle. Okay? So dia guna kalkulator. So our last question. Saya jawab soalan nombor 7. Okay. Mrs. Kiran Kaur say 50,000 on 1 March 1st of March 2019 in a local bank with interest 3.5% per annum. Dah masuk interest dah ni. So per annum. Annum ni maksudnya year tau. Setahun. Okay. Per annum. Per year. Okay. After 3 years, Mr. Kiran Kaur's total saving in RM is 50,000 times 1.035 to the power of T. Calculate her total saving on 1 March 2025 if Mrs. Kiran does not withdraw her saving. Baca pun dah pening kan? Awak akan belajar ni pada topik yang ketiga. Okay, so 2019, okay, dia ada 50,000. Dia saving dalam bank 50,000. Okay, interest adalah 3.5% setahun per year. Terusnya apa? Lagi saya sembang. Okay, selepas 3 years, T tak tahu berapa, total saving dia jadi, formula dia adalah 50,000 1.035 darab T. Okay, calculate her total saving on 1 March 2025. Okay. Yang ini dia bagi direct dekat awak sebab dia tahu awak tak belajar lagi cerita pasal interest ni. So dia terus bagi formula. So benda yang kat atas dia cakap ni tak ada apa pun sebenarnya. Dia terus bagi formula kat sini. Okay, terus bagi formula. So apa yang awak perlu masukkan hanyalah nilai T. T ni apa? T ni tahun. Berapa tahun dia simpan duit dia? Okay, daripada 2019 sehingga 2025. Berapa tahun total? 6. 6 tahun kan? So maksudnya T awak adalah 6. Okay. Masuk kalkulator. Kira dapat berapa?
Kira yang belakang dulu ni 1.035 power 6 and then darab 50,000. Berapa jawapan? 61. 61,462. Itu je. Ada perpuluhan tak? Ada. 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 77. 77. Ni kena letak tau. Bila dia tak dapat tempat awak kena letak sebab yang ni dia tak suruh pun awak run off. So ni jawapan final. Okay. So saya cerita sikit. Yang ni saja nak bagi cuak awak padahal guna formula je. Okay, formula saja. Okay, so yang ini bila awak saving dalam bank, awak akan dapat interest tau daripada bank. Tapi tak banyak sebab awak saving dekat saving account. So tak banyak, okay. Macam bank ni dibagi 3.5% setahun. So daripada 50,000 awak simpan tu, nanti hujung tahun dia akan kira interest. Contoh awak dah simpan setahun 50,000. So nanti tahun depan dia akan jadi 50,000 tambah dengan 3.5% darab 50,000 ni. Dia awak akan makin bertambah. Sebab awak simpan dekat bank dia. So dia bagilah interest ataupun dalam tukar lain dividend. Okay, nanti waktu form 3 awak akan belajar ada dua jenis interest yang berbeza. Okay. Interest yang kena bayar dan interest yang awak dapat. Macam ni, interest yang awak dapat. Ada juga interest yang awak kena bayar. Okay. So yang ni just untuk information je lah. Okay. So jangan cuak sebab yang ni dah bagi dah formula. So awak just pakai saja. Okay, ada soalan sebelum kita berakhir? Tak ada. Ya. Semua faham belaka ya? Okay. Faham. Cikgu. Ya saya. Kalau yang macam yang kereta tu kan kalau yang kalau senja lebih daripada 50 sen kan tambah dekat ringgit dia satu. Kalau yang bawah ni tak payah. Yang ni tak payah sebab soalan yang atas ni tadi, soalan dia suruh state your answer correct to nearest RM. Sebab tu saya run off kepada nearest ringgit. Soalan bawah dia tak suruh run off. Nampak dia just tanya calculate her total saving je. Dia tak suruh pun state your answer correct to the nearest RM. So kita berhenti setakat ini saja, jangan run off. Okay? Boleh? Boleh. Ada soalan lagi? Cikgu, Ya saya. semua rules dah belajar Dah habis. Kita ada 9 rules. 9 rules. Sini. Dah belajar dah semua. Okay. So jangan lupa homework awak yang kotak tadi. Kerja pula dia. Ni. Okay. Saya rinang dari rules kita. Okay. Ni dah belajar dah. Sampai 6 dah. Kita dah belajar. Semua kita dah belajar dah. Okay. Ya Allah. Rules awak ada muka surat berapa sepatutnya. Okay. Ni sampai sini dah 7. Okay. So yang ni 8-9. Rules awak ni ada dekat yang ni. Muka surat 20 ada total rules yang awak dah belajar. So ni semua ada 8. Okay, semua dah belajar, cuma saya tambah satu lagi extra info. Okay, ada 9 in total. Okay, semua dah belajar. Okay, kita dah buat latihan, kita dah buat solving problems. Okay, ada soalan lagi? Saya tengok sikit berapa orang sudahnya. 147, hilang lagi 3 ketul. Mana pergi lagi 3 ketul? Ada soalan dah ya? Okay, saya
Okay, Alhamdulillah kita habis dah topik ni. Sekejap lagi ataupun mungkin malam nanti saya akan upload soalan assignment dan Cikgu Awak akan mula buka nanti. Jangan lupa masuk dalam awak punya Google Classroom masing-masing, jangan masuk kelas orang lain pula. Okay, Google Classroom masing-masing kita dah bagi kod dah. Pastikan awak masuk hari ini. Okay, masuk hari ini. And then awak nak submit before Isnin hadapan. Okay, cukup dah saya rasa masa 5 hari tu untuk awak submit. Okay, jangan lupa salin soalan dan jalan kira dan jawapan. Pastikan awak buat dalam buku latihan. Okay, buku latihan yang sama yang awak ada. Okay. Jangan tanya saya wajib baru ke? Yes, wajib baru. Saya tak nak campur dengan yang lepas-lepas. Okay, buku panjang, buku latihan panjang supaya awak ada fresh start. Okay, nampak sikit jauh baru buat. Kalau sama dengan lepas awak rasa banyaknya dah buat. Okay, pada kita baru chapter 1. Okay, pastikan buku baru tak kisah ada logo macam ke tak ada ke. Buku baru panjang. Okay, buku latihan. Jangan lupa assignment ni pun awak kena buat dalam buku latihan tu and then nanti awak snap, awak just compile dalam PDF and then upload dekat GC. Okay, saya bagi video. Macam ni nak compile dalam bentuk PDF. Okay, sebelum saya berakhir ada soalan lagi nak tanya? Apa-apa soalan? Tak ada. Ada ya? Okay, kita sudahi kelas kita dengan surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama kasih. Asal nak adab. Baik cikgu. Terima kasih.